Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian. Lebih daripada 12. Saya ingin menjelaskan Datuk Yang Di-Pertua. Mungkin masa yang diberikan kepada saya ini tak cukup untuk saya jawab semua. Jadi saya pohon kebenaran daripada ahli-ahli yang berhormat. Kalau saya tak dapat jawab secara detail kepada semua persoalan yang berhormat bangkitkan, izinkan saya untuk menjawabnya secara bertulis. Kerana kalau ikut masa ni, I won't be able to make it to answer all your questions at one go. Jadi saya minta maaf. Jadi mana yang dapat saya jawab, saya akan jawab yang menyentuhi kepada perkara yang lebih kurang sama. Kalau ada kelainan, saya akan jawab secara bertulis. Dan I'll make sure you get the answers before end of this week. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menjelaskan soal perpaduan ini dia merangkumi segalanya. Dan saya juga telah sebutkan bahawa perpaduan ini dia merentasi kepada semua kementerian. Dan bukan sahaja menjadi tanggungjawab mutlak kepada Kementerian Perpaduan Negara untuk menguruskan apa-apa saja persoalan yang berkaitan dengan kementerian. Kita dengar Arau sebut tadi, mungkin kita banyakkan lagi program-program dengan NGO yang berkaitan dengan perpaduan dan sebagainya. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, semua menteri-menteri di semua kementerian sedar bahawa masing-masing juga mempunyai peranan dalam melaksanakan perpaduan dalam apa juga konteks perancangan yang akan dilaksanakan oleh kementerian masing-masing. Jadi saya nak sebutkan bagi kementerian saya, saya ada Kementerian Perpaduan Negara ada 3 strategi pelaksanaan kepada perpaduan. Yang pertama ialah kepada dasar perpaduan negara. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian sedang dalam peringkat terakhir untuk penyediaan sebuah dasar perpaduan negara yang akan jadi pemangkin kepada 3 perkara. Satu, perancangan dasar perpaduan negara itu sendiri yang akan jadi input kepada blueprint perpaduan negara. Dan yang ketiga ialah menjadi kepada intipati kepada perancangan yang sedang dilaksanakan. InsyaAllah akan dilancarkan dasar perpaduan negara, blueprint perpaduan dan juga plan tindakan perpaduan negara. InsyaAllah akan dilancarkan pada tahun hadapan. Dan konten-konten ini termasuklah kalau plan tindakan perpaduan, dia berkaitan dengan tindakan terancang yang mahu kita rencanakan supaya rakyat boleh memikirkan dan meletakkan peranan tanggungjawab perpaduan sebagai suatu kebiasaan bersama-sama sesuai dalam konteks Malaysia bagi kita mengukuhkan agenda perpaduan itu. Dan di samping itu yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua, kementerian juga telah pun membangunkan satu petunjuk kepada pengukuran tahap perpaduan nasional yang menjadi sumber rujukan yang penting dari masa ke semasa kepada kementerian dalam apa juga perancangan yang telah pun saya sebutkan tadi. Kementerian telah membangunkan satu petunjuk yang dinamakan sebagai IPNAS. Dan IPNAS ini Datuk Yang Di-Pertua ialah untuk kita merancang mengikut kepada tuntutan isu-isu semasa yang berbangkit kepada pengolahan baru kepada apa-apa juga perancangan yang mahu dilaksanakan. Dan saya telah pun menyebutkan tentang dasar perpaduan negara yang menjadi kepala kepada keseluruhan perancangan sama ada blueprint ataupun pelan tindakan yang akan membolehkan legitimasi bagi pelaksanaan kepada pelan tindakan perpaduan. Dan juga menyediakan panduan kepada strategi-strategi dan tindakan dari masa ke semasa dan juga menjadi satu punca kuasa yang menjurus kepada jurang sosial yang ada di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat pusat ke negeri ke, yang melibatkan individu ke, keluarga ke, komuniti ke ataupun kepada mana-mana institusi. Jadi ketiga-tiga perancangan dasar, nanti dulu baby saya belum siap lagi. Dasar perpaduan negara, blueprint dan plan tindakan perpaduan adalah satu usaha untuk kita memperkukuhkan
dan menggalakkan rakyat memikirkan perpaduan sebagai suatu kebiasaan supaya dapat dibudayakan dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. YB tak bahas saya bagi sikit je. Ya, saya bagi YB 1 minit je, saya masa tak cukup. Okey, terima kasih. Yang Bapak Menteri, ya terima kasih. Saya amat tertarik dengan plan tindakan yang telah disebutkan tadi yang akan dijadikan panduan untuk semua agensi, semua institusi yang berkaitan dengan perpaduan. Bagi pihak KPM, pada tahun 2019 Jun, kita telah melancarkan pendidikan civic, merentasi kurikulum dan merentasi co-kurikulum. Jadi saya nak tahulah sejauh mana kerjasama di antara kementerian dengan Kementerian Pendidikan untuk agar subjek pendidikan civic, merentasi subjek, merentasi kurikulum itu selari dengan apa yang disebutkan tadi. Dan begitu juga di peringkat KPT, kita telah KPT telah memperkenalkan dahulu 2 subjek teras, iaitu subjek falsafah dan isu semasa dan juga etika dan ketamadunan. Yang mana ianya juga bertujuan untuk selain daripada kelestarian dan kemapanan adalah untuk perpaduan juga. Sejauh mana panduan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi itu diintegrasikan ke dalam 2 subjek tersebut. Terima kasih tuan-tuan. 30 saat, Menteri. Tak ada peluang berbahas. Tak ada. Tadi siapa suruh tak bahas? Masa Kalau tak dah cukup. tahu tak boleh faham, celah lah. Masa Okey, tak cukup. Saya Masa tak cukup macam mana nak bahas? 15 saat, 15 saat. Minta maaf, saya tak cukup masa. Jadi saya minta maaf. Saya nak sebut sikit apa yang dibangkitkan oleh Sempar Renggam tadi. Macam teringat aja masih ada kat sini, marilah kemari. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan perkara yang disebutkan oleh Sempar Renggam tadi, saya telah maklumkan Yang Berhormat dalam beberapa jawapan yang telah pun saya sebutkan, bahawa pihak Kementerian Perpaduan Negara telah pun duduk bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara, dan telah pun ditubuhkan satu jawatan kuasa teknikal yang difungsikan oleh KSU saya bersama-sama dengan KSU daripada 3 kementerian ini, iaitu untuk masukkan pendidikan penghayatan rukun negara di peringkat pendidikan awal kanak-kanak sehinggalah kepada sekolah menengah dan sekolah menengah, dan di samping itu untuk kita perkasakan kelab-kelab rukun negara yang sedia ada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan bagi di universiti pula, kita perkukuhkan penghayatan pendidikan rukun negara ni di peringkat sekretariat rukun negara. Yang Berhormat pun maklum, Yang Berhormat ada di kementerian itu sebelum ini. Jadi saya harap gerakan yang sedang dibuat oleh kerajaan ini, kerjasama baik dan rapat antara 4 kementerian ini akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan insyaAllah tahun depan kita akan memulakannya. Dia bukan satu mata pelajaran baru Yang Berhormat, kita masukkan dalam mata pelajaran sedia ada untuk perkukuhkan, contoh mata pelajaran civic dan sebagainya. Jadi terima kasih. Jadi saya ingin menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya, Datuk Yang di-Pertua sekarang. Saya minta maaf Datuk Yang di-Pertua, saya ni ada sakit tekak sikit. Bukan sakit tekak, sore throat. Bahaya pula sakit tekak. Suara tak berapa bagus kerana telah diguna habis. Soalan pertama yang mungkin saya tak ikut kepada urutan perbahasan. Soalan pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Hulu Selangor, kerana Yang Berhormat Hulu Selangor ni dia ada soalan hari tu, minggu lepas, tapi tak sempat sampai sepadan. Soalan dia nombor 10, jadi saya tak dapat jawab. Tapi saya dah jawab, saya akan hantar soalan bertulis kepada Yang Berhormat yang mungkin akan menjawab lebih banyak lagi tentang perkara-perkara yang Berhormat telah bangkitkan. Kerana ada juga menyentuh kepada jawapan saya yang perlu saya berikan kepada Yang Berhormat berkaitan soalan nombor 10 Yang Berhormat itu. Jadi mungkin secara basic saya boleh bagikan. Perjawatan kontrak fungsi di bawah KPN, saya ingin memaklumkan terdapat seramai 2,254 jawatan kontrak di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, dan jawatan-jawatan kontrak ini adalah jawatan guru-guru yang kami tempatkan di 1,781 tadika-tadika perpaduan dan di 41 taska jenis perpaduan. Dan yang keduanya, Datuk Yang di-Pertua, peningkatan ketara bajet pembangunan sebanyak 20 juta daripada tahun 2020 Hulu Selangor
2020 92.8 juta, 2021 102.9 juta, beza 10.1 juta. Peruntukan ini yang berhormat adalah merupakan projek-projek sambungan daripada RMK 11 yang telah pun committed pada tahun 2011 dan untuk kita lanjutkan penyelesaiannya kepada tahun depan. Dan kalau yang ahli-ahli yang berhormat tengok kepada bajet yang ada dalam bajet untuk kementerian, kalau dibandingkan ada di antaranya yang berlaku peningkatan. Kerana sebelum ini kementerian ini duduknya sebagai sebuah jabatan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang duduknya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan di atas keperluan keperluan mendesak yang perlu untuk kita laksanakan agenda perpaduan nasional ini, maka kerana itu kementerian ini diwujudkan. Dan bila diwujudkan kementerian ini, maka sudah tentulah akan berlaku sedikit peningkatan. Kalau dulu jabatan pada tahun ini bermula pada 10 Mac yang lepas telah pun menjadi sebuah kementerian. Jadi dah tentu akan berlaku sedikit sebanyak peningkatan yang akan diletakkan di bawah kementerian. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh perkara yang dibangkitkan oleh Batu Kawan tadi semasa pencelahan Ulu Selangor tadi. Cadangan untuk agihan ikut kepada gender, ikut kepada keperluan, bukan gender, keperluan. Wanita, organisasi, OKU dan sebagainya. Yang ini ialah di bawah mitra yang dibangkitkan. Yang berhormat, saya ingin memaklumkan di bawah mitra ni, saya pun dah jawab banyak ni. Mitra ni saya jawab pada Batu Gajah. Batu Gajah, itu dah angkat tangan. Mitra saya jawab kepada ramai. Ada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Sungai Siput dan sebagainya, termasuk Batu Kawan. Dan mungkin sedikit menyentuh. Mitra setakat ni, mitra telah pun rancang, kita akan habis. Yang berhormat kena maklum, mitra ini diwujudkan, saya ambil alih mitra ni bermula pada 10 April. Daripada Januari hingga Mac di bawah JPM. Dan peruntukan kita 100 juta. So 34.9 juta dibelanjakan oleh mitra di bawah JPM. Yang itu tak ada kaitan dengan kita. Dan bila kita ambil alih pada April 2020, kita telah dibekalkan dengan 65 juta. The balance of the 100 million after taken off 30.9 million. Jadi berdasarkan kepada 65 juta ini yang berhormat, kita belanjakan ikut kepada kluster-kluster. 3 kluster yang kita letakkan. Modal insan, keusahawanan dan juga kesejahteraan sosial. Jadi maka kerana itu 3 skop ini dia telah mengambil kira semua kepelbagaian kelompok masyarakat. Wanita ke OKU ke organisasi dan sebagainya telah mengambil kira keseluruhannya. Jadi maka kerana itu saya harap Yang Berhormat janganlah pakai lagi perkataan ada yang terpinggir dan sebagainya. Dan saya juga ingin maklumkan peruntukan bagi masyarakat India ni Yang Berhormat, dia bukan 100% di bawah mitra, di bawah KPN ini, tidak. Di bawah KPN ini adalah projek-projek pembangunan sosio-ekonomi berteraskan kepada 3 kluster yang saya sebutkan tadi. But that does not mean that bila sebut tentang masyarakat India hanya di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian lain semua tidak ada tanggungjawab. Tidak ada. Ada persoalan yang dibangkitkan. Kenapa peruntukan mitra terlalu kecil? Tidak cukup. Menteri, mana pula India saja? Pasal apa integrasi Sabah Sarawak ni tak ditekankan? Tak, ini saya bukan jawab pada Beaufort. Beaufort tunggulah dulu. Tunggu dulu. Saya jawab pada Ulu Selangor dan Batu Kawan. Jangan nanu. Saya dah susun. Jadi saya nak beritahu bahawa banyak lagi skim-skim bantuan yang disediakan oleh kerajaan di bawah kementerian-kementerian yang lain. Dan seterusnya, Datuk ini tu, saya takkan bagi pencerahan kerana saya nak selesaikan. Perkara yang dibangkitkan oleh Segambut, berapa bajet, adakah mencukupi dan sebagainya bagi tabika perpaduan, berapa jumlah kanak-kanak Segambut. Segambut ni dia sangat dekat hatinya bila berkaitan dengan wanita dan kanak-kanak. Ialah kerana dulu pernah berada di Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi saya nak sebut bajet yang ada Yang Berhormat untuk TP. Saya sebut TP lah sebelah ni. Selepasnya saya sebut TP, Tabika Perpaduan.
Saya ada sebanyak 1,781 tadbika perpaduan dan saya ada sebanyak 41 taska jenis perpaduan. Dan bagi 1,781 tadbika perpaduan, saya mempunyai bilangan anak-anak murid, anak-anak saya, pelajar saya seramai 38,363 orang. Dan untuk itu, kita tidak ada keperluan buat masa ini, KPN masih lagi akan dapat meneruskan pengurusan yang berkaitan dengan tadbika perpaduan tadi. Kenapa Yang Berhormat? Dalam bajet ini kalau Yang Berhormat tengok, mungkin dia tidak ada perincian dia secara detail. Di bawah Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional telah pun dimasukkan bajet berkaitan dengan bantuan makan minum tadbika dan sebagainya. Jadi bantuan yang dibekalkan kepada tadbika 1,781 tadbika perpaduan saya akan berjalan dengan baik. Tidak ada penjejasan sebarang bajet kepada tadbika perpaduan saya sebanyak 1,781. Cadangan Yang Berhormat, kalau macam payah, pulangkanlah serah kepada KKM. KKM ada preschool mereka Yang Berhormat. KPM ada peranan ke atas pra-sekolah yang diwujudkan di sekolah-sekolah. Dan kita ada beberapa pendidikan tanggungjawab kementerian yang menjaga pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, preschool pendidikan awal kanak-kanak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang kedua, yang paling besar ialah di bawah KPLB, Kemas. So yang di bawah KPM saya rangka dalam 8,000 lebih dan di bawah KPLB ada lebih kurang 9,000 dan di bawah saya adalah sebanyak 1,781 dan diwujudkan di kawasan-kawasan perbandaran, terutama dalam kawasan-kawasan taman, dalam kawasan penempatan perbandaran rakyat yang ada dalam kawasan. Yang Berhormat, I cannot give you any more because I'm going to answer you. Saya minta maaf banyak-banyak. Menteri, Menteri perlu nak tambah berapa minit lagi? 5 minit boleh? 5 lah, 5 Baik, boleh lah. terima kasih. Okey. Aduh, aku semangat. Saya pun tak tahu nak jawab mana betul ni. Okey, Kuala Kerai tadi, usaha tingkat perpaduan saya dah sebut tadi, dasar perpaduan negara, blueprint, pelan tindakan. Saya tak nak jawab detail pelan tindakan perpaduan kerana saya akan jawab soalan. Ada satu soalan dalam sehari dua ni yang berkaitan dengan PTPN. Jadi mungkin jawapan itu lebih jelas bila saya bagikan dalam soalan yang akan berbangkit. Saya ingat dalam sehari dua ni. Itu mungkin saya tak dapat jawab semua Kuala Kerai. Saya akan jawab Kuala Kerai secara bertulis. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, seterusnya Batu Gajah. Kriteria mediator ni. Mediator. Okey. Okey, mediator ni kita ada 400 mediator Yang Berhormat. 400 specially train di UIA dan UiTM. Dan mereka akan menjadi mediator, buat mediasi. Bila berlaku sesuatu kedengaran dalam masyarakat, mereka akan mengambil bahagian to mediate untuk menjalankan mediation dengan masyarakat setempat. Dan warga negara terlibat dalam apakah keperluannya ni bangkit juga dengan Beaufort yang telah bangkitkan kelayakan minimum SPM boleh betul bahasa Malaysia fasih dan sebagainya, dan kita akan bagikan training di UIA dan UiTM. Okey, seterusnya Batu Gajah, banyak mitra Batu Gajah. I have answered all this lah dalam you punya jawapan, but kalau ada tak cukup saya akan tambah kepada jawapan yang saya dah bagi. Dan bajet mitra yalah, kita harap lebih lah. Tapi tahun ni kita dapat, tahun depan kita dapat 100, tak apa. Dengan 100 tu kita akan rancang dengan sebaik mungkin. Takkan lari daripada 3 kluster yang telah saya sebutkan tadi. Dan seterusnya Datuk Yang Di-Pertua, Tampin telah pun bangkitkan tentang dasar perpaduan negara tadi saya dah sebut secara ringkas. Sejauh mana tahap perpaduan negara saya dah sebut, IPNAS tadi, Indeks Perpaduan Nasional saya dah sebut untuk mengukur tahap perpaduan dan sebagainya dengan perkara-perkara yang akan kita ambil kira dalam setiap perancangan. Pasir Putih,
telah pun bangkitkan tentang peruntukan untuk apakah itu MPPN, pasal betul Majlis Penasihat Perpaduan Nasional. Majlis Penasihat Perpaduan Nasional ni Datuk yang diketua difungsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Sosial dan ahli-ahli jawatan kuasa, ahli-ahli majlis dipilih daripada kepelbagaian bidang. Sama ada mereka ahli akademik ke atau mereka yang aktif dalam bidang kemasyarakatan dan sebagainya. Dari segi kepelbagaian kepakaran yang dilantik. Dan bagi TAP pula, TAP ini adalah satu tim ahli pemikir kepada kementerian yang difungsikan oleh Yang Berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri daripada KITA UKM. Kita ada kerjasama dengan Institut Kajian Etnik KITA ni, namakan KITA di UKM. Dan maka kerana itu saya wujudkan satu tim pemikir kepada kementerian yang kita namakan TAP tu ialah tim ahli pemikir lah sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Arau. Saya ucapkan terima kasih kepada Arau, kepada Pontian yang telah menyokong kepada bajet ini dengan permohonan supaya tambahkan lagi. Jadi Tanjung Karang pun dah bisik dengan saya, kalau tak dapat kali ni mungkin midterm review. Cuma Tanjung Karang dia tak ada peluang nak berbahas, tapi dah bisik kepada saya di luar tadi. Kalau tak dapat RP1, mohonlah supaya ditambah pada RP2. Jadi saya haraplah mudah-mudahan kerajaan akan ambil kira pandangan daripada rakan-rakan. Kerjasama NGO saya dah sebut daripada awal tadi, dan saya ambil maklum tentang semua perkara yang dah dibangkitkan oleh Arau. Untuk saya tak dapat secara detail Datuk ini betul, saya akan jawab secara bertulis. Okey, Kuala Langat, Mitra, SOP Mitra dan sebagainya. Saya nak beritahu orang Kuala Langat, bila saya ambil alih kementerian ni, bila ditubuhkan kementerian ni, saya wujudkan 2 jawatankuasa untuk Mitra. Bukan lagi atas kuasa menteri ke ketua pengarah untuk memberikan kelulusan, tak ada lagi. Dia atas 2 jawatankuasa. Yang pertama jawatankuasa penilai yang difungsikan oleh ketua setiausaha KSU saya. Dia ahli dia adalah penasihat undang-undang, ketua integriti dan sebagainya. Semua duduk sebagai ahli jawatankuasa. Semua permohonan kepada mitra akan dibawa kepada jawatankuasa ini. Jawatankuasa ini akan buat penilaian sama ada patut diberikan atau tidak, sama ada geran tu patut diberikan, kalau geran tu berapa katnya nak diberikan, apa syarat-syarat yang dikenakan, dan selepas diberikan kelulusan, kita ada satu lagi jawatankuasa yang kita namakan jawatankuasa pemantau mitra. Jadi bila dah beri kelulusan untuk pelaksanaan, jawatankuasa mitra yang difungsikan oleh KSU juga akan memantau perbelanjaan dari segi peruntukan pelaksanaan program yang telah pun diluluskan oleh jawatankuasa penilai. Yang lain-lain SOP dan sebagainya itu saya dah sebutlah 2 jawatankuasa. Dah tak ada masa lah, Ledam tak banyak-banyak. Datuk yang sikit yang tadi Menteri, pasal grant KRT 50 juta. Okey, grant KRT 50 juta ni, dia sebenarnya dekat dalam bajet ni ada, tapi dinyatakan sebanyak 38 juta. Dah terlepas pula nak mencari itu hal pula. Dia sebenarnya ada dekat dalam. Ada dekat dalam 38 juta. Jadi yang balance 11 juta lebih itu akan diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada kita. Sesuai dengan pengumuman 50 juta, iaitu 4,000 daripada 4,800 bajet kepada KRT ditambahkan kepada 6,000. Mana tahun depan 8,333 KRT akan menerima grant 6,000. Kita akan bagikan kepada semua KRT. Jadi Datuk Deputua, saya minta maaf kepada ahli-ahli yang berhormat yang lain, mungkin ada yang saya tak dapat sentuh dengan baik, tapi saya akan berikan jawapan itu insya-Allah, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang dapat mengambil bahagian. Saya rasa teruja bila ramai berdiri, berpeluh-peluh saya mencatat tadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana pandangan nasihat yang baik, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua, pada KSU saya, pada pegawai-pegawai saya yang kerja kuat untuk menyediakan fakta-fakta kepada jawapan saya pada hari ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih.